Assalamualaikum. Hari ni kita jumpa lagi. Hari ni kita nak cakap pasal isu kilang sarung tangan. Yang mana kita dapati baru-baru ni ada seorang perempuan. Dia buat viral. Dia kata kilang-kilang ni ada masalah yang menyumbang kepada COVID. Especially yang kita selalu dengar sekarang ni adalah kilang Top Glove di Klang. Okey, apa yang aku nak cakap kat sini, tindakan kadang-kadang kita tengok, tindakan yang diambil ni tidak dibuat kaji selidik dulu tau. Contoh macam kita tengok Raup tu kan, kes Musang King. Kalau ikut pada pandangan aku, tak sepatutnya lah pokok tu ditebang. Kita cuma perlu ambil tanah tu, halang daripada orang-orang peneroka-peneroka haram tu masuk dan serahkan kepada farmer untuk satu musim. Faham tak? Korang pergi tebang, lepas tu hasil dalam tu macam mana? Dah lah tanah tu orang tu duduk tak bayar cukai, tak bayar levy bertahun-tahun. At least hasil yang ada dalam tanah tu boleh menyumbang kepada kewangan kerajaan. Faham tak ni? Ambil tindakan, main tergesa-gesa macam tu. Buat perancangan sikit sebelum ambil tindakan. Sama juga macam baru ni kita dengar ada seorang perempuan sampai buat viral mengatakan kilang Top Glove ni ada pekerja-pekerja dia lari pada hostel lah apalah semua sedangkan berada dalam tempoh kuarantin. Benda-benda ni semua aku dapati dia ni seolah-olah macam satu tomahan saja. Memang kita tak nafikan Top Glove dia memang ada isu tahun lepas kluster teratai. Dan tapi sekarang ni dia dah tak ada dah. Sebab kita pergi check balik, kita pergi tengok balik, semua pun dia punya SOP ketat gila punya. Jadi kita nak tengok kerajaan tolong tengok. Sebab apa? Dekat Malaysia ni kita ada 4 industri sarung tangan yang terbesar. Hatta Niaga, Supermac, Kosan Rubber dan Top Glove. Kilang-kilang ni dia punya kerugian ke-4 biji ni lah Kalau tutup satu hari, dia punya kerugian 200 juta tau. Dan kita tengok yang peliknya, kilang-kilang ni sekarang ni diarahkan tutup kerana dia tidak termasuk dalam essential, barang-barang keperluan. Sedangkan logiknya kalau kita fikir, sarung tangan ni adalah keperluan. Besok hospital tu, doktor nak pegang punai orang besok pakai apa? Pakai plastik ke? Jadi kilang sarung tangan, especially untuk sarung tangan medical, hospital pakai ni, memang mereka ni lah pengeluar. Kita tengok sekarang ni di kawasan Pekan-Pekan Meru, Kelang apa semua, peniaga-peniaga semua dah jadi susut, dah tak ada orang. Pasal apa? Sekali dia tutup satu kilang, dia ada 4 fighter glove ni kan. Satu kilang tutup, 20,000 orang tak ada kerja. Cuba fikir tengok. Jadi tindakan pihak berwajib, pihak berkuasa, kalau nak ambil, kena ada perancangan dan melihat dalam pelbagai sudut bagaimana nak ambil tindakan tu. Sebenarnya kilang Top Glove ni dia kena tutup, contohnya macam Top Glove ke Hatta Niaga ke apa. Inilah industri-industri sarung tangan ni. Mana yang kena tutup tu, especially yang baru ni viral case Top Glove lah. Sebenarnya dia kena tutup bukan sebab perempuan tu punya viral. Dia hanya provokasi saja. Lagipun perempuan tu bukan orang sini, dia duduk Kuantan tu Jadi kita yang duduk dekat Kelang ni kita tahulah, kan? Sebenarnya tak ada pun isu-isu tu. Kalau ada, siasat ambil tindakan. Bukannya arahkan tutup. Jadi saya mohon kepada MITI, tolong cek balik pelepasan untuk barang-barang seperti glove ni. Dia bila kita ambil tindakan kepada industri-industri besar ni, kerajaan kena ambil kira faktor orang-orang rakyat tempatan ni tak ada kerja. Satu kilang tutup, 20,000 orang duduk rumah. Bantuan yang korang bagi ni dapat tak? 20,000 orang tak ada kerja ni, apa bantuan yang korang bagi kat dia orang? Cuba fikir tengok. Orang cakap kilang tu ada masalah COVID apa semua, bantai pergi tutup semua kilang. Orang suruh tutup kilang, dia bantai pergi tutup kilang. Ni masalah dia ni. Tindakan dah jadi kelang kabut.
Sepatutnya kilang macam Kosan Raba, Hatta Niaga, Supermax ni semua menyumbang kepada bekalan-bekalan yang diperlukan dalam isu wabak COVID ni. Sarung tangan ni. Kan? Sarung tangan ni bukan hospital pakai ke? Jadi macam mana pula dia tidak termasuk dalam barang keperluan? Dia memang barang keperluan lah. Nak pegang kotel pun kena pakai sarung tangan. Satgi doktor pegang kotel pesakit tak pakai sarung tangan, satgi mula pancut. Kena muka doktor perempuan kalau macam mana? Kalau pakai sarung tangan tak adalah. Ni cara-cara sinis lah ayat aku. Sebab apa? Susah sangat nak fikir. Satu-satu kilang ni kalau dia tutup, kerugian dia satu hari 200 juta. Cukai kerajaan macam mana? Dah lah korang tu tak ada duit, tak ada kemampuan bantu rakyat. Kewangan rakyat pula terjejas. Kewangan negara pula terjejas. Bodoh-bodoh je pergi ambil tindakan, tutup semua sekali. Jadi mohon kerajaan tengoklah pasal aku mimpi, ni mimpi tau. Aku mimpi Datuk Ismail Sabri dengan Azmin ni dia ada masalah. Aku tak tahu masalah apalah depa ni. Sebab tu seorang kata boleh, seorang kata tak boleh. Jadi ni masalah tau. Hari ni aku pergi tengok kawasan Meru, sunyi sepi. Sebab apa? Bila tak ada pekerja-pekerja kilang, Kelang ni ada banyak kilang sarung tangan tau. Bila pekerja-pekerja ni tak pergi kerja, peniaga-peniaga jalanan ni yang kecil-kecilan ni mati sekali ya. Tahu tak? Jual goreng pisang pun tak jalan dah. Jam terus ni. Bukan aku nak backup sangat, aku pun tak kenal dia orang ni. Tapi aku tengok balik pasal apa kilang sarung tangan ni tak masuk dalam essential. Kalau ya Supermax, kalau ya Top Glove ada masalah COVID, Kosan ada? Kilang-kilang yang tak bermasalah biarkan beroperasi. Kosan Raba ada, Supermax ada, Hatta Niaga ada kat Batam Juntai tu. Semua ni kena jalan. Korang dah lah tak ada duit nak bantu rakyat, lepas tu hentam cara macam ni. Tu ladang Musang King tu samalah. Janganlah tebang. Ambil alih, kawal tempat tu, bagi farma uruskan untuk satu musim lagi. Kalau tanah tu nak dijadikan hutan simpan semula, satu musim lagi lah. Faham tak? Janganlah ditebang. Sama juga macam kilang-kilang glove ni. Barang keperluan dunia ni, sarung tangan ni. Semua dunia mengiktirafkan sarung tangan glove adalah essential. Malaysia je tak iktiraf pula dah. Iktiraf punya hal lagi. 20,000 kalau ada 4 pengeluar fighter glove ni dekat Selangor ni, satu kilang 20,000 orang pekerja tempatan. Kalau kata 4 kilang ni 80,000 orang, satu hari kerugian dia 200 juta tau. Ini Menteri Ekonomi ada fikir ke? Menteri Kewangan ada fikir ke ni? Main langgar je. Asal orang buat provokasi je. Yang buat provokasi tu perempuan tu dia duk Kuantan. Dia mana tahu cerita-cerita kat sini ni. Kita tahulah berapa ramai anak tempatan kerja kilang tu. Semua pakat-pakat dah stand down duduk rumah. Duduk rumah kalau kerajaan bagi gaji tak apa juga. Ini duduk rumah kan mula susah. Kan? Harapkan peniaga-peniaga tepi jalan yang kecil-kecilan ni nak meneruskan kelangsungan hidup. Mati sekali. Habislah semuanya jahanam. Ini cerita dia apa? Buat satu viral, hentam satu kilang Top Glove, 4 kilang Top Glove semua tutup. 4 kilang glove semua tutup. Nak menyelamatkan satu nyawa, bunuh lagi 100,000 nyawa. Ni contoh dia lah. Nak buat satu benda baik, cetuskan 10 lagi masalah. Jadi saya sarankan kepada kerajaan, ambil tindakan tu, guna konsep jebat dahaka. Hidup berakal, mati jangan berantu. Apatah lagi belum mati, perangai serupa hantu. Kan? Ada pula buat tindakan macam ni. Habislah semua orang duduk rumah lah. Semua orang duduk rumah kau boleh bagi makan ke? Betul tak? Dengan kedai-kedai aku pun tak ada orang datang pula dah. Budak-budak Top Glove ni tak datang dah. Kan tidak hari tu ada jugalah. Kan? Ni bukan marah pasal bisnes aku. Aku lagi setahun tak ada berniaga pun tak apa. Aku ada income tetap. Tapi aku kesian lah tengok orang-orang yang kenal dengan aku berniaga apa semua. Macam mana bang? Teruk sekarang. Top Glove dah tutup. Kosan dah tutup.
Tutup habis semua. Satu, aku cakap terus terang, kerajaan tolong fikir, kilang-kilang glove ni, kalau dia buat decision untuk pindah pergi Vietnam, alamak, seminggu je clear habis semua dah. Ingat tak kilang Bata dulu? Semua lari pergi Vietnam. National lari pergi Vietnam. Tahu pasal apa? Banyak sangat masalah duduk sini. Benda yang bukan-bukan depa kena. Depa tak tahan. Kalau pergi Indonesia, kerajaan Indonesia, kalau kau seorang investor nak buka kilang, tanah free. Syarat dia, pekerja kilang kau mesti rakyat dia. Kau tak boleh ambil warga asing. Cukai tak ada, semua tak ada. Buka kilang free. Tapi pekerja mesti rakyat negara dia. Malaysia, buka kilang. Cukai kena, tax kena, pekerja kena, semua kena. Dia orang boleh duduk kat Malaysia ni sebab bertahan je. Mungkin mereka ni semua adalah anak Malaysia je. Kalau ikut kepala kalau, baik pergi duduk Vietnam, baik pergi duduk Indonesia. Kalau nak buka kilang, sana lagi kerajaan bagi tanah. Kau nak buka kilang apa? Kilang ni berapa ribu pekerja kau nak pakai? Oh, saya nak pakai 20,000 orang pekerja untuk run kilang ni. Okey, nah tanah 50 ekar, 20 ekar, nah. Kau buatlah kilang kau kat sini. Berapa tahun? 10 tahun. Pekerja kau semua majoriti mesti rakyat tempatan. Ini saja syarat dia. Jadi duk tekan sangat ni industri-industri glove ni. Buat apa? Bukan hospital je pakai glove tau. Aku kat rumah pakai glove. Nak kemas rumah, nak sapu rumah, nak lap-lap rumah ni semua kena pakai glove. Nak cuci bilik air pakai glove. Jadi apa cerita ni? Tu frontliner duduk kat roadblock pakai glove. Kalau dah kilang glove ni semua kau bantai pergi tutup hanya sebab satu perempuan entah daripada negeri mana entah pergi buat viral. Dan aku tengok Top Glove pun dah buat report balik dah. Dia kata tu semua fitnah. Sebab apa? Dia sejak kena kes kluster teratai tu, pekerja dia semua habis. Semua straightforward, ketat-ketat punya SOP. Mana ada kes pekerja lari ni? Kami tahulah kami duduk kelang. Faham tak? Jadi saya minta kerajaan tolong tengok balik kes-kes yang melibatkan tindakan drastik ni. Sebelum bertindak buat kajian sikit. Ya? Kerugian tu banyak. Income kerajaan pun kena juga. Menyelesaikan masalah tak? Tak selesai masalah. Engkau orang nak selesaikan masalah wabak COVID, timbul pula masalah kes jenayah lah. Rakyat susah lah, bunuh diri lah. Apa maknanya? Nak betulkan satu keadaan, cetuskan 10 masalah lagi. Ya? So mohon pihak-pihak yang bertanggungjawab, sebelum buat tindakan, buatlah kajian sikit. Jangan duk rasa, main terjah aja. Baru ni pihak polis Kelang dengan Majlis Pemandaran dah pergi buat cek apa semua dah dekat Top Glove tu. Tak ada pun masalah. Cuma masalah dia tidak tersenarai di dalam MITI untuk beroperasi. Jadi sebab inilah ditutup. Ya, bukan sebab perempuan tu viral kata ada pekerja Top Glove lari lah apa, kilang glove lari daripada kuarantin. Bukan pasal tu kilang tu kena tutup. Kilang tu kena tutup sebab dia tidak tersenarai dalam kebenaran MITI untuk beroperasi. Jadi kita mohon kerajaan kaji balik benda ni. Ya. Sebab semua dah tutup ni. Dekat sini saja ya. Supermac, Top Glove, Kosan, Hatta Niaga. 4 kilang ni 100,000 orang rakyat tempatan kerja. Satu hari kalau kilang ni tutup 200 juta kerugian dia. Dia rugi, kerajaan tak rugi ke? Fed up besok mereka terus pergi overseas. Pindah macam National, pindah Bata, pindah Toyota, pindah. Kalau dah semua industri-industri besar ni pindah keluar negara, macam mana dengan ekonomi negara kita? Kita menggalakkan investor masuk, menggalakkan pelabur masuk. Betul tak? So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.